Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas Pendidikan Islam, Pendidikan KAS tingkatan 2. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tayamum. Jom, mari kita lihat standard kandungan bagi tayamum, iaitu dalam 6.2. Sekarang kita tengok standard pembelajaran. 6.2.1 menyatakan pengertian dan hukum tayamum. Yang kedua, 6.2.2 menyatakan rukun-rukun tayamum. 6.2.3 menunjukkan cara-cara bertayamum. Apakah objektif pembelajaran pada hari ini? Yang pertama, menyatakan pengertian dan hukum tayamum. Dan yang kedua, menyatakan rukun-rukun tayamum. Sebelum kita memulakan pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmahmu dan taburkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang-gudang rahmatmu, wahai Zat yang Maha Kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Apakah yang dimaksudkan dengan tayamum? Tayamum ialah perbuatan menyapu muka dan kedua-dua belah tangan hingga ke siku menggunakan debu tanah yang bersih mengikut syarat-syarat tertentu. Iaitu tayamum perbuatan menyapukan muka dan kedua-dua belah tangan hingga ke siku menggunakan debu tanah yang bersih mengikut syarat-syarat tertentu. Apakah gambar yang anda dapat lihat di situ? Itu merupakan debu tanah. Contoh debu tanah. Contoh debu tanah yang dapat dilihat pada gambar yang Ustazah bagi. Seterusnya, apakah hukum tayamum? Hukum tayamum ialah diharuskan. Tayamum diharuskan bagi menggantikan wudu. Apakah sebab diharuskan tayamum? Yang pertama, tiada air. Tiada air, kita boleh tayamum. Yang kedua, air tidak cukup. Air itu sekadar untuk kita boleh minum dan makan sahaja. Yang ketiga, cuaca terlalu sejuk sampai kita tak boleh sentuh air. Yang keempat, uzur atau sakit. Bagi orang yang uzur atau sakit, dia tidak boleh sentuh air. Contohnya, dia sakit tangan dia berbalut, menyebabkan dia tidak boleh sentuh air. Bila tangan balut, dia sakit, dia tak boleh sentuh air. Jadi dia kena tayamum. Yang seterusnya, terhalang kerana bahaya. Yang seterusnya, air mencukupi tetapi hanya untuk minum sahaja. Macam Ustazah cakap sebentar tadi, air yang tidak cukup. Hanya cukup untuk makan dan minum sahaja. Jom kita lihat apakah rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama, menyapu debu tanah ke muka sambil berniat. Macam mana niat dia? Nawaitu tayammuma istibahatis solah fardi lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum kerana harusnya solat kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, yang kedua, sapu debu tanah kepada kedua-dua belah tangan kita sehingga ke siku. Sekejap lagi Ustazah akan tunjukkan gambar bagaimana kita menyapu debu tanah. Seterusnya dan yang ketiga, tertib. Apakah yang dimaksudkan dengan tertib ni? Kita ikut urutan yang pertama sehingga yang ketiga. Yang pertama, kita sapu debu tanah ke muka sambil berniat. Yang kedua, menyapu debu tanah kedua-dua belah tangan kita sehingga ke siku. Dan yang ketiga, tertib. Itulah yang dimaksudkan dengan tertib. Apakah syarat-syarat tayamum? Jom kita tengok apakah yang kita kena buat
ataupun apakah syarat tayamum yang perlu kita patuhi untuk bertayamum. Okey, yang pertama A, telah masuk waktu solat. Bila kita nak tayamum, mesti masuk waktu solat. Seperti masuk waktu zuhur, maka barulah kita bertayamum. Yang B, cari air selepas masuk waktu solat. Kita cari-cari air, kita tak jumpa. Maka kita boleh bertayamum. Yang C, menghilangkan najis terlebih dahulu. Hilangkan najis di badan kita terlebih dahulu. D, menggunakan debu tanah yang bersih dan tidak bercampur dengan bahan lain seperti tepung atau kapur. Debu tanah tersebut mestilah bersih, tidak bercampur dengan najis atau bahan lain. Dan E, menentukan arah kiblat sebelum tayamum. Kita dah tahu kiblat di mana arah kiblat kita, maka kita bertayamum. Basmalah. Basmalah macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. B, kita hendaklah menghadap ke kiblat. Okey. Yang kedua, menekap kedua-dua belah tangan ke debu tanah. Seterusnya yang ketiga, menipiskan debu tanah pada kedua-dua belah tangan kita. Yang keempat, menyapu debu tanah sekali ke muka berserta dengan niat. Seperti mana yang kita telah belajar sebentar tadi. Yang kelima, kita tekap sekali lagi kedua-dua belah tangan kita pada debu tanah. Yang keenam, menipiskan debu tanah pada kedua-dua belah tangan. Yang ketujuh, menyapu debu tanah pada kedua-dua belah tangan. Dimulai dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Yang pertama, nyatakan maksud tayamum. Yang kedua, terangkan hukum tayamum. Dan yang ketiga, jelaskan 4 rukun tayamum. Terima kasih kerana sudi menonton pada hari ini. Jangan lupa kongsi kepada kawan-kawan. Semoga ia bermanfaat.